Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. MAIPS menjunjung syiar memacu ummah, salah silah Perlis, segalanya Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar dan para penonton kita di mana saja berada, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kesempatan, dipanjangkan usia untuk kita sampai ke episod terbaru Salah Silah Perlis, di mana kali ini kita bertuah kerana kita didatangi oleh seorang tetamu yang dapat kita golongkan sebagai legenda hidup, ataupun dengan izin disebut dalam bahasa Inggeris living legend. Dan pada kali ini dalam episod kita ni akan memperkatakan tentang tajuk lemak manis dialek Melayu Perlis, iaitu bila orang Perlis menggunakan bahasa Melayu dengan pelik Perlis itu, bagaimana ada lemak manisnya, bagaimanakah ada keindahan dan kemerduannya. Jadi saya dengan ini dengan penuh berbesar hati mengalu-ngalukan tetamu kita, iaitu Tuan Haji Wan Nan bin Wan Mahmud, atau lebih mesra dikenali sebagai Pak Wan. Apa khabar Pak Wan pada hari ini? Khabar baik, alhamdulillah. Nampak segak pakai baju batik kuning hijau, kita kata lagu tu kan. Jadi kita ucapkan terima kasih lah kerana meluangkan masa, dan saya dipahamkan macam-macam lah yang yang telah disediakan sebagai bikisan untuk kita kata episod ini. Dan pada hari ini saya sebut beliau sebagai seorang legenda hidup ni kerana antara lain di atas pengalaman dan juga usaha-usaha yang beliau telah kita kata laksanakan ni, salah satu pencapaian yang terbesar bagi saya yang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita memujinya dan mengucapkan syukur dan pujian kepadanya, adalah beliau telah berjaya menyusun sebuah karya yang disebut sebagai Kamus Dialek Perlis. Ya, yang di dalamnya kalau edisi kedua yang saya pegang di sini adalah lebih kurang 364 muka atau 364 halaman tebalnya, dan memiliki entry kata-kata logat Perlis sebanyak 1,300 logat. 1,300 perkataan, 1299 secara lebih tepat. Jadi inilah yang kita sebutkan sebagai legenda hidup. Dan pada hari ini kita nampaknya minat kepada dialek Perlis, kepada pelek Perlis itu nampaknya belum turun, dan nampaknya telah ada satu kebangkitan baru, iaitu apabila ada beberapa orang pempengaruh, influencer menggunakan medium TikTok misalnya, yang telah mula untuk kita kata mengetengahkan kami orang di mana, kami orang kampung mana, kami orang mukim apa, dan yang ni kami kata apa, yang ni kami kata apa, menggunakan bahasa dialek Melayu Perlis. Maka pada hari ini kita tidak lain dan kita tidak bukan, kita menghadirkan seorang daripada autoriti dan pakar pada dialek Perlis untuk kita berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan tajuk ini. Jadi alhamdulillah, saya rasa kita semua sudah tidak sabar lagi untuk mendengar sendiri daripada Tuan Haji ataupun kita kata Pak Wan. Kalau kita mohon kepada Pak Wan untuk menghuraikan ataupun kita kata menerangkan bagaimanakah perjalanan hidup seorang sastrawan, seorang ahli bahasa, namanya Wan Nan bin Wan Mahmud, nama penanya adalah Pawana. Pawana. Dan bagaimana dalam perjalanan itu dia telah berkarya, dan akhirnya, dan juga kita kata sampai kepada tahap mampu menyusun buat kali pertama sebuah kamus dialek Perlis. Jadi saya persilakan kita kata Pak Wan untuk berkongsi latar belakang
tentang bagaimana perjalanan hidup beliau bermula. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Kerana diberi kesempatan untuk mengendengahkan apa yang dipersoalkan tadi. Ya. Sebagai jawapan ringkas lah. Ya. Seawalnya terlebih dulu saya dengan rasa rendah diri mengucapkan ucapan ribuan terima kasih khasnya kepada Maib, Suara Suanah dan pihak pengurusi host juga, iaitu Dr. Razman ke dalam Razman Hasan selaku penemu ramah atau host di majlis yang permai ini. Atas kesudian menjemput saya hadir ke dalam rancangan yang sangat berharga pada pagi hari ini. Sekali lagi ucapan terima kasih saya panjatkan. Menjawab soalan pertama yang dikemukakan tadi. Terlebih dulu saya mohon maaf juga atas sanjungan yang sebegitu tinggi diberikan. Tetapi sebenarnya saya bukanlah seorang sastrawan jika mahu dikenalkan begitu. Cuma hanya sebagai penulis kerdil, penulis anak seluang, itu istilah yang kami selalu gunakan lah dalam berkarya ni. Sebagai penulis baru misalnya, penulis anak seluang saja. Yang tidak sejauh mana perginya. Ruang penulisan yang saya ceburi ini hanya sebagai minat dan hobi saya yang mungkin lahir dari sejak kecil. Setelah diasah, kemudian bercampur gaun dan berkawan dengan rakan penulis yang sempat saya kenali di Perlis ini, seperti Allahyarham Nama Jamil, iaitu nama sebenarnya Nakman Haji Makrawi, kemudian Raja F.I., Raja Ismail, Mohtar Ike, Mohtar Abdul Karim, di sekitar awal tahun 60-an dulu. Itulah yang sebenarnya saya mula menulis secara eksis tahun 1964. Kalau kata law ni, kita kata umur di atas kad tu berapa? Kalau boleh kita tanya umur tu berapa? Saya lahir pada tahun 1938. Jadi bermakna sekarang ni dah di gerbang 87 lah. Jadi maknanya hidup di bawah pemerintahan British, hidup di bawah pemerintahan Jepun, hidup juga di masa Jepun menyerahkan kedaulatan negeri Perlis ni kepada Siam, hidup di zaman Malayan Union, hidup di zaman juga pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, dan hidup di era kita kata Tanah Melayu bertukar menjadi Malaysia. Memang itu pengalaman sebenarnya. Yang tu pengalaman sebenarnya lah. Jadi sebab tu saya kata legenda hidup yang kita kata pada hari ini sebenarnya beliau masih segak, dan kalaupun lah ada apa-apa kelemahan pada fizikal, tetapi semangat itu tidak pernah luntur lah. InsyaAllah. Dan juga kemampuan intelektual, kemampuan mental beliau adalah sentiasa beliau tajamkan. Dan itu antara perkara yang menjadikan saya kagum lah, bukan dalam keadaan beliau misalnya duduk makan makjun mahal-mahal ke, ataupun duduk misalnya duduk tukar darah ke, ada terapi apa ke, tak ada. Dia biasa-biasa saja. Makan makjun tu makan juga. Makan juga. Kan. Tapi tak terlajak lah. Tapi maksudnya makan macam biasalah, sambal belacan apa semua tu kita kata macam biasa, ulam-ulam. Tetapi Allah Ta'ala berikan kepada Tuan Haji ni satu umur yang kita kata beliau kita kategorikan lebih sihat daripada rakan-rakan yang seusia lah.
InsyaAllah. No? Nampaknya kita kata lagu tu. Mungkin itu pemberian Allah. Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di atas dasar bahawa adalah kot sikit sebanyak lagi kerja-kerja yang kita kena tunaikan. Ya, insyaAllah. Sebelum mungkin dipanggil pulang. Ya, itu memang diperlukan sangat. Betul. Maknanya selagi mana diberikan rezeki, diberikan kesempatan, sudah pasti ada perjuangan. Setakat yang kita mampu. Yang kita perlu tunaikan sebelum kita kata kita dijemput ke negeri abadi. Tapi insya-Allah lah kita kata dia setakat lah ni dari segi adat beliau adalah sihat. Kan, jadi itu antara yang saya sebut sebagai legenda. Legenda hidup itulah. Saya nak pergi kepada soalan berikutnya, dan sekali lagi saya nak tunjukkan kamus dialek Perlis ini. Antara jasa besar bagi Pak Wan Nan, bagi negeri Perlis ni adalah menyusun kamus dialek Perlis. Dan di tangan saya ini adalah kamus edisi kedua yang diterbitkan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Dan nampaknya kalau tuan-tuan dan perempuan, para pendengar, para penonton nak mendapatkan kamus ini, boleh mendapatkannya di kaunter di bangunan Perpustakaan Awam Negeri Perlis di Jalan Penjara di Kangak, ya. Ataupun dia ada satu saja besar perpustakaan di Kota Kangak tu, dekat-dekat dengan CIMB Bank, dekat-dekat dengan Jabatan Pendidikan dan Sekolah Menengah Derma. Itulah tempatnya di mana kita boleh pergi beli dan dapatkan satu sebagai satu simpanan di rumah kita sampai bila-bila lah, insya-Allah. Jadi bagaimanakah proses pengkaryaan kepada kamus ini? Bagaimanakah ia bermula dan apa yang sebenarnya mendorong untuk penulisan kamus ini dapat digarap? Dan kalau kita lihat balik, kamus ini bukan saja dia menyenaraikan perkataan dalam logat Perlis ataupun dialek kata Melayu Perlis tu, dia juga memasukkan cara nak disebut mengikut ilmu fonetik, memberikan maksud dia dalam bahasa Melayu baku, dan memberikan contoh-contoh ayat dalam bahasa dialek Perlis dan juga dengan bahasa Melayu baku. Jadi satu kamus yang lengkap lah, kita kata soba-sobinya. Jadi sebab itu saya persilakan Tuan Haji ataupun Pak Wan untuk menceritakan sikit, memperkenalkan kita tentang satu karya yang sewajarnya sudah diangkat menjadi warisan negeri Perlis ni lah. Saya persilakan. Terima kasih. Untuk meletakkan diri saya sebagai tokoh berjasa besar kepada negeri Perlis, khasnya kepada dunia persuratan Melayu, rasanya tidaklah begitu tepat. Walau bagaimanapun saya terimalah anggapan begitu seadanya, terbit dari hasil usaha saya dalam bidang penulisan yang sedikit itu. Sebenarnya saya boleh menulis dalam semua bidang genre, termasuk cerpen, puisi, novel, skrip drama radio dan juga drama pentas, cerita-cerita rakyat, cerita kanak-kanak, rencana-rencana di majalah dan akhbar. Termasuklah yang terakhir ni, iaitu kamus dialek Perlis. Jadi kalau dijumlahkan buku saya tebal nipis semualah, genap-genap 100 buah. Termasuk hari ni yang 100. Terakhir tu lah, yang terakhir ni kamus ni lah. Kalau kata hari ni mungkin 101. Sebab apabila dia akan dirakam dan diletakkan di pelbagai platform YouTube dan sebagainya, dia menjadi satu karya digital. Jadi kalau begitu anggapan, saya ucap ribuan terima kasih. 101. Jadi saya kira 101 lah. InsyaAllah. Betul. Jadi kedua-dua jilid kamus tersebut diterbitkan oleh atas yayasan pada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Mungkin saya boleh bantu dengan saya tunjukkan, sambil-sambil itu saya tunjukkan jilid yang pertama, ataupun cetakan pertama. Waktu ni kita kata dia bukunya lebih kecil dan entry kepada perkataan pun ada berapa lebih kurang pada masa tu?
Kalau tak silap saya mungkin tidak sebanyak seperti yang ada pada banyak, hari ini. Lebih kurang 800 perkataan. Yang ni asalnya bila ia diterbitkan pada tahun 1992. Yang ni lah kita kata salah satu zaman kegemilangan Perpustakaan Awal Negeri Perlis dalam penerbitan buku. Pada tahun yang sama juga seingat saya diterbitkan buku daripada Allahyarham Datuk Yazid Mat dan juga Cikgu Ahmad Ismail, Perlis Sejarah Pembentukan Negeri Berdaulat, buku kulit biru. Juga pada tahun yang sama telah dihasilkan karya yang ini. Sekarang ini telah dinaik taraf menjadi yang ini. Yang ni yang asal ataupun yang kita kata permulaan. Kalau siapa-siapa yang ada di rumah sudah menjadi karya yang langka, karya yang jarang-jarang kita jumpa lagi. Ini karya yang terkini. Kedua-dua buku ni kalau nak dibeli lah. Kalau diperlukan boleh berhubung dengan Perpadanan Perpustakaan lah. Betul. Sebab dia yang terbit, dia yang menyimpan. Mungkin yang kecil ni masih ada, tapi saya ingat tak banyak dah. Tapi yang baru ni masih banyak lagi lah. Dan ada kemungkinan lah kalau saya diberi Allah panjang umur, amin, saya akan teruskan untuk buat jilid yang ketiga, insyaAllah lah. Edisi ketiga dengan tambahan perkataan-perkataan yang masih lagi belum sempurna. Mungkin antara 800 ke 1000 perkataan lagi kalau kita cari, boleh dibukukan, insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah lah, insyaAllah. Kan kita kata dia dalam masa yang kita kata berjalan tu, sebab itulah kot kita kata antara rahsia umur yang panjang, insyaAllah. Kita kata lagu tu kan. Okey. Saya rasa sebelum kita sampai pada soalan tadi tu, sebenarnya saya teringin nak tanya soalan lain, tapi saya tertanya soalan berkenaan dengan karya dulu. Sebab dah kita teruja kan, rasa begitu seronok dapat terima kehadiran Pak Wan tu. Tapi sebenarnya yang dikatakan dialek Melayu Perlis tu, atau soalan dua kita tu, dialek kata Melayu Perlis ataupun pelek kita kata Perlis ini, bagaimana kita nak abang kat orang? Sebab selalunya orang akan kata pelek Melayu Perlis ni adalah macam logat Melayu Utara yang lain lah. Tapi sedangkan dalam wilayah Melayu Utara ni dia ada Kedah, dia ada Pulau Pinang dan Seberang Perai, dia ada utara negeri Perak, daripada Krian sampai ke Taiping. Kalau pergi ke negara jiran, dia ada di Changwat Satun ataupun Stoi misalnya. Begitu juga pulau-pulau yang ada di Lautan Andaman dan juga sebagainya pun orang bercakap bahasa Melayu Utara ni juga. Maka sekarang ni kita kata, soalan saya ni, bagaimana kita nak kata bahawa Perlis ni ada dialeknya sendiri, ada peleknya sendiri, dan bagaimana secara mudah untuk kita cerita bahawa pelek kita ni ada persamaan tetapi ada perbezaannya. Dia sama tapi tak serupa dengan dialek Melayu Kedah dan dialek Melayu Pulau Pinang. Saya persilakan Pak Wan. Pada umumnya cara pertuturan di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, mungkin sedikit di Perak Utara. Secara standardnya hampir sama. Banyak persamaan. Jadi sebab itu bila kita bertutur, bercakap dengan rakan-rakan kita di antara 3-4 negeri ini, pelbagai negeri, jadi tak ada masalah. Jadi tak timbul terfikir apa dia orang cakap, apa dia orang sebut ni saya tak faham. Memang tak berlaku sebab cara dialeknya antara empat negeri yang saya sebut tadi hampir sama. Jadi di mana kita pergi, secara standardnya bahasa yang dipertuturkan tu hampir sama. Jadi boleh dipahami. Jadi tak ada masalah. Cuma bezanya apabila kita pergi ke kampung-kampung, pergi daerah-daerah mungkin dan sebagainya, itu memang agak bezalah. Macam di Perlis ni kita lebih kurang ada 25 atau 26 mungkin, 26 daerah. Jadi bila kita secara teliti, secara bercakap secara teliti lah, cara kita memang
memang ada perbezaan yang sangat ketara lah. Ya. Dan ada mungkin orang penduduk ataupun orang yang duduk di sebelah utara, misalnya kaki bukit tinggi, ya. Nak bertutur, nak bercakap dengan Kuala Perlis, ya. Salam misalnya, mungkin agak tak begitu faham. Ya. Jadi terpaksa kita fikir pula apa. Dia kena perangai English dulu. Jadi kena fikir dulu apa dia orang cakap ni. Tapi secara tak langsungnya boleh dipahami lah. Betul. Mengikut kalimah ayat tu. Betul. Kan? Tapi bahasa yang gunakan tu ada sedikit kita kata pelik lah. Ya. Pelaknya tu cara sebutannya agak memang ketara lah. Ya. Itu memang berlaku lah. Jadi bolehkah kita rumuskan bahawa satunya adalah memang antara dialek Melayu Perlis dengan dialek Melayu di orang kata di negeri utara ni ada banyak persamaan. Ya. Namun ada beberapa perbezaan yang kita boleh golongkan sebagai sama tapi tak serupa. Ya. Sama tapi tidak kata serupa, dan inilah kita kata antara tajuk yang kita akan angkat dalam episod ini, dan kita akan jelaskan lagi pada soalan-soalan yang berikutnya. Mungkin perkataan, sebutan perkataannya sama, tapi maksud lain, berbeza. Betul. Memang itu berlaku sangatlah. Contoh. Satu contoh yang kita kata sebutan di Perlis, di Kedah dan di Pulau Pinang sama, tapi maksud dia lain. Apa ni, agak sukar sikit. Kalau saya sebut perkataan pancok. Pancok. Saya setuju. Pancok kalau di Perlis sebenarnya pancok tu ialah jalan air jalan air yang dibumbung tu, yang buat dengan ayan tu. Yang pipe tu lah. Pipe pun pancok juga. Ya. Tapi bahasa original, bahasa asli Perlis, pancok tu yang sebenarnya bumbung. Kita bubuh ayan untuk jalan air kan. Bumbung ada dua. Ada dua macam tu. Kemudian ditahan ayan untuk jalan. Dulu tidak dibuat dengan ayan, dibuat kadang-kadang upih pokok pinang tu ada ayan kan. Disambung-sambung kan. Jadi air hujan yang turun di bumbung yang bersambung tadi akan melalui itulah pancok tu lah. Itu dia panggil pancok. Jadi asalnya kalau kata Perlis, pancok itu adalah saluran air di bumbung rumah. Bila rumah-rumah tradisional Perlis, rumah bumbu panjang Perlis atau bumbung lima dan sebagainya, maka dia akan ada saluran air tu, itu disebut pancok. Dan akhirnya dia akan sampai di sebelah sisi hujung sekali, di situ dia akan keluar melalui air tu jatuh ke tanah. Jatuh ke tanah. Itu pancok yang sebenarnya. Kemudian bila ada sistem ataupun perpaipan moden ataupun guna pipe-pipe besi dan sebagainya, maka dia ada pipe, maka di situ juga bila ada kepalanya yang kita nak buka pipe tu, air terjun ke bawah, jatuh ke bawah, pancok je. Maka disebut pancok. Pancok juga. Tetapi kalau di Pulau Pinang, pancok adalah tandas. Itu bezanya. Jadi kita ada sebutan pancok, tapi pancok kita pancok lah. Pancok kita pipe ataupun tempat saluran air tu. Tapi kalau kata orang kata Pulau Pinang, sebut pancok sebagai bilik air ataupun tandas, kita sebut jamban lah. Kita jamban ataupun tandas, jamban lah bahasa dialek pada jamban lah. Jadi maksudnya kita akan sebut jamban sebagai jamban ataupun jamban ke bilik air ke, kita tak sebut pancok. Jadi kita kata itu antara contoh di mana kita dengan Pulau Pinang berbeza. Kan? Lagi satu saya bila doktor sebut contoh jamban tadi. Tapi dari segi budaya Melayu Perlis, budaya Perlis pula, bila sebut jamban itu agak tak berapa elok lah, kita kata. Agak kita kata macam kurang halus. Bukan kurang halus, kasar sikit. Kasar. Jadi agak menyentuh sikit. Jadi kita tak sebut. Dulu memang ada lah jamban, tapi sekarang ni bila dia sebut jamban tu nampak tak berapa elok lah. Jadi selalu dia sebut tandas ataupun. Jadi kalau kata bahasa Melayu Perlis dulu kala dia sebut apa? Jamban. Jamban jugalah. Jamban lah. Tapi itulah, dari segi penerimaan tu agak
Susah sikit. Kalau bukan kita kata kotor lah. Kotor lah, tak elok lah. Tapi dulu memang digunakan jamban lah. Tapi sekarang jamban tu tak berapa digunakan, selalu digunakan tandal. Maksudnya lebih molek lah kita kata. Betul. Jadi maksudnya dari segi dialek Perlis ni pun ada perkataan-perkataan yang sebagai contoh macam tu. Bukan tak dipakai, tetapi kita kata kurang. Dah jadi kurang kalau bentuk pertuturan yang kita kata macam bahasa Melayu Perlis yang tinggi lah. Itu kita kata antara contoh-contoh yang kita harap dengan ini kita berjaya menghidupkan enjin lah. Dan kita kata memanaskan enjin misalnya. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan para pendengar kita di mana saja berada, kita sampai pada satu segmen dalam episod kita kali ini, iaitu dalam episod tentang dialek Perlis ni ada satu segmen tentang pelet Perlis, di mana kita memperkenalkan satu perkataan Perlis yang ada kaitan dengan tajuk ini. Dan saya setelah berbincang dengan Pak Wan, kita memilih satu perkataan yang ada dalam kamus dialek Perlis, iaitu terjai. Ya. Saya TEGHEJAI, terjai. Okey. Saya ulang balik ejaan dia, TEGHEJAI. Ya. Terjai. Terjai ini diberi maksud dalam kamus dialek Perlis sebagai berucap, bercakap tanpa timbang rasa, bercakap ikut terbit atau ikut suka hati. Cakap kasar lah kita kata. Betul. Ataupun maksudnya dalam berbahasa ni perlu ada kesantunan. Jadi terjai ini adalah bercakap tetapi tidak mementingkan kesantunan. Ya, betul. Tidak mementingkan adab sopan, tidak mementingkan akhlak. Jadi kita kata tujuan kita kata berbahasa ni bila nak diperindahkan adalah antara lain untuk memenuhi tuntutan akhlak itu sendiri. Terajah ni boleh juga kata cakap gelojoh lah. Ya. Cakap gelojoh. Ya. Jadi bezanya ikut terbit ya. Betul. Jadi mungkin beza antara orang yang belajar dengan orang tak belajar tu adalah kita kata kalau kata orang yang kita belajar itu dia akan jaga tutur kata dia. Daripada dia akan jaga tutur kata tu daripada kita kata berlaku kita kata terjai. Dan sekarang ni saya nak jemput misalnya Pak Wan untuk buat satu ayat menggunakan perkataan terjai. Lepas tu saya pula akan cuba buat ayat. Cuba try. Boleh saya rujuk balik. Boleh. Kena rujuk cara spontan kadang-kadang. Nombor 1184. 1184. Ya, jadi kita kata ada di dalam kamus tersebut pada entry 1184. Istimewa kali ni. Saya cuba baca balik lah. Ni dalam surat tu tadi Kamalnya bercakap terjai sungguh lah. Pasal apa yang dia marah sangat pun aku tak tahu. Saya ulangi balik Dalam surat tu tadi Kamalnya bercakap terjai sungguh lah. Pasal apa yang dia pasal apa yang dia marah sangat pun aku tak tahulah. Itu. Jadi itu ayat yang asli. Dalam ataupun dengan izin ayat yang original daripada penyusun kamus dialek Perlis, dimuatkan dalam kamus dialek Perlis pada entry ataupun pada perkataan di daftar 1184. Sekarang saya nak cuba menggunakan perkataan terjai tu. Ayat saya adalah pada zaman law ni, khususnya di era cyber, kita kena cermat dan kita kena jaga supaya komunikasi kita tidak terjai, tidak jadi ikut suka. Jadi itu salah satu ayat lah. Maknanya kita kata terjai ni bukan saja pada percakapan,
kita luaskan juga kepada komunikasi. Kalau tadi dituturkan dengan lidah, ini komunikasi yang kita type, yang lepaskan pergi ke platform Facebook, Instagram atau TikTok atau apa dan sebagainya lah. Jadi maksud ayat tu tadi kena bercakap dengan bahasa yang elok lah. Ya, jadi kita kata komunikasikan mesej-mesej itu dengan cara yang baik. Cara yang baik. Yang berbeza, yang sopan. Betul. Yang bererti yang terbalik daripada cara yang beradab itu disebut sebagai terjai. Boleh. Ya. Saya ingat boleh diterima. Betul. Alhamdulillah. Kalau dah lulus ni, bila kata pakar mengatakan lulus, tapi satu pembaharuan lah tu. Bahasa pembaharuan lah. Betul. Jadi maknanya cara bagaimana kita mengangkat juga dialek Perlis ini pergi kepada alam cyber, penulisan dan juga mungkin forum-forum yang kita kata lebih daripada sekadar kita bercakap sama-sama kita sajalah. Kita luaskan. Betul. Insya-Allah kita kata. Okey, alhamdulillah kita bertemu kembalilah bagi episod kita berkenaan dengan lemak manis dialek Melayu Perlis. Selepas tadi kita perkenalkan perkataan terjai dalam pelet kata Perlis, sekarang sampailah masanya kita nak memperkatakan tentang bagaimanakah cara dialek Melayu Perlis ni dilaksanakan, ataupun dengan bahasa mudahnya adalah lain tempat, lain mukim, ada lain cara di mana dialek Perlis ni dipertuturkan. Dalam persamaan tu ada, kita kata persamaan, perbezaan pun ada, dan kita kata dari segi dia berkembang menjadi satu hybrid yang lain tu memang dia sudah terjadi. Dan dalam pemetaan, dalam rekod yang dibuat, dalam kajian yang dibuat oleh kita kata Tuan Haji Wan Nan bin Wan Mahmud ataupun Pak Wan ini, beliau telah memetakan lebih kurang ada tidak kurang daripada 20 sub-dialek Melayu Perlis, ataupun ia boleh mencapai kepada 25 sub-dialek yang ada di seluruh Perlis lah. Walaupun kita kata pada hari ini mungkin ada mana-mana orang yang mungkin mengatakan kampung saya cakap macam biasa, kampung saya cakap macam tu je. Betul juga, itu tak dinafikan. Ya, sebab mungkin kita kata bila orang berpindah daripada kampung ke kampung membawa dialek masing-masing, ada orang daripada luar negeri Perlis mari duduk Perlis, bercakap pula bahasa negeri mereka masing-masing. Jadi kita dah bercampur, itu tidak dinafikan. Dan juga orang tua-tua yang asal, peneroka yang asal pada pelbagai tempat itu, mungkin kebanyakannya sudah pergi meninggalkan kita, menjadikan sub-dialek itu tinggal kenangan. Tetapi walau bagaimanapun, saya ingin kita kata bertanya kepada Pak Wan tentang bagaimana kita nak memahami cara-cara yang berbeza ataupun sub-dialek yang berbeza dalam dialek Melayu Perlis ini. Saya persilakan. Alhamdulillah. Apa yang diutarakan oleh doktor tu memang berlakulah, memang ada lah, ya. Kalau jumlah daerah mungkin lah, kalau tak bertambah lah kan, kalau bertambah tu tidak pengetahuan saya lah. Memang ada terdapat 25 atau 26 daerah atau mungkin di Perlis ni, sejak dari dulu lagi lah. Yang satu ketika dulu setiap mukim ni diletakkan seorang pengulu. Yang di bawahnya diwujudkan pula ketua kampung. Betul. Bagi membantu tugas-tugas pengulu tersebut. Sebab kita pun fahamlah, orang-orang penduduk kampung di Perlis dulu ni memang dari segi pengetahuan, dari segi kerja-kerja memang tak begitu berpengetahuan. Jadi terpaksa dibantu oleh pengulu dan ketua kampung untuk membuat satu kerja di jabatan-jabatan di bandar. Ada penduduk yang agak
di hulu yang tak pernah langsung ke bandar. Jadi sebab itu diletakkan penghulu ataupun ketua kampung bagi membantu kerja-kerja yang diperlukan tu. Termasuk dalam urusan tanah misalnya. Nak buat kerajaan tanah dan sebagainya. Jadi tugas tu dibuat oleh penghulu dan ketua kampung lah. Jadi penghulu ni dia berperanan macam satu pembesar di peringkat mukim. Dan ketua kampung ni adalah macam orang besar ataupun pembesar di peringkat kampung. Yang satu masa disebut sebagai orang 6 ataupun orang 10. Orang 10 tu di kebanyakan di masjid lah kan. Di masjid. Sungguh pun Perlis ni kecil dulu ni, kecil. Tapi tak dari segi perhubungan dulu ni memang boleh kata macam jauh, bagi orang kampung jauh. Tapi sekarang sebab ada perhubungan jalan apa semua, dulu Perlis dulu bukan digunakan sungai juga untuk ke bandar daripada kaki bukit misalnya. Lalu sungai dipanggil Sungai Korok atau Sungai Payar sekarang ni. Terpaksa naik bot, naik perahu lah daripada kampung. Misalnya katalah kampung saya, kampung Payar. Ada perahu dulu. Datang ke Kangas. Sungai tu dulu besar, agak besar. Tak jadi macam sekarang. Tak dibuat ampang-ampang. Sekarang dah ada ampang-ampang untuk naik ke air ke dalam ayak ke dalam benang. Dulu tak ada, kosong. Jadi digunakan perahu untuk ke Kangas, ke bandar. Dulu. Jadi begitu jauhnya bagi orang Perlis dulu. Tapi sekarang dah perhubungan dah jalan raya semua, dah lorong-lorong semua masuk kampung, ada tar sampai dalam kampung. Jadi asal dekat baliklah. Jadi sat-sat ni sebenarnya Tuan Haji ataupun Pak Wan ni duk habaq kata kampung-kampung dan mukim-mukim ni kerana jarak di antara kampung dan mukim ni adalah jauh. Orang pun tidak berapa nak pi mari sangat. Maka sebab itulah wujud dialek dan sub-dialek yang berbeza bagi tiap-tiap tempat itu. Jadi sebab dia bukan bercampur sangat kerana jarak yang jauh, pengangkutan yang susah, komunikasi yang susah, maka sebab itulah wujud dialek itu. Yang sebenarnya kampung ni bukan jauh. Tapi oleh sebab dihalang oleh sawah, ada hutan belukak dan sebagainya. Ada jadi bukit. Ada bukit. Jadi yang saya jauh. Betul. Dan tak ada dari segi perhubungan basikal tak ada dulu. Lebih apa lagi motor ni semua terpaksa berjalan kaki. Saya biasa berjalan kaki. Pergi ke dusun bukit Terayan di Bukit Terayan di bukit kita kata bukit Menyatu dulu orang panggil kan. Ada Betul Pahat tu dulu ni. Bukit Menyatu. Saya terpaksa datang berjalan kaki pada rumah di Payar tu merentas bendang. Merentas hutan. Panjat bukit, pergi Dusun Terayan. Dan jumpa macam-macam binatang buas. Macam semua hutan. Dulu. Jadi terasa macam jauh. Dari satu mungkin ke mungkin tu rasa jauh. Jadi dialek pun jadi macam tu lah. Jadi masing-masing cakap cara masing-masing. Tapi tak jadi macam bahasa standard Perlis sekarang. Betul. Saya dipahamkan ada Pak Wan sediakan beberapa contoh untuk menunjukkan sub-dialek itu. Kita kata macam mana sebenarnya dia berbunyi tu. Kan? Baik. Saya minta maaf lah secara sebutan. Sebab saya orang Payar, orang kampung Payar. Sekarang ni baru duduk di Padang Bau. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan perempuan lah. Maksudnya bila dalam kita menjalankan episod ini, begitu banyak kali tetamu kita ni, legenda hidup kita ni memohon maaf, memohon apa, dan kita kata begitu merendah diri walaupun sebenarnya beliau lah autoriti. Beliau lah kita kata pakar kepada dialek Perlis. Dalam keadaan berpuluh-puluh tahun beliau menjalankan kajian pun beliau masih mengaku sebagai orang tak reti. Bukan begitu. Masya Allah. Jadi dari segi sebutan, semoga Allah muliakan di atas tawaduk dan juga rendah diri. Itulah kita kata sifat para nabi. Kita sebutan tu sebab kita tak bermustautin di tempat itu. Mungkin sebutannya agak berbeza lah kan. Betul. Tapi lagi cuma saya bagi contoh. Betul. Jadi silakan. Itu yang saya minta maaf. Betul. Okey, terima kasih tak apa. Alhamdulillah. Misalnya saya kumpulkan sini baku daripada bahasa cuma 2-3 perkataan saya
baku, perkataan baku. Kemudian kampung pertama saya sebut Padang Malau. Kampung yang kedua saya sebut Abi ataupun Abi Padang Melangi. Abi. Sebutan Abi tapi sebut Abi. Itu dialek lah. Contoh. Dialek lah kan. Tu orang Paya tu Abi je. Kemudian kampung yang ketiga Kepaya. Jadi 3 kampung saya bagi contoh. Itulah mungkin tak tepat apa yang saya sebut. Misalnya air dulu AYER kan. Sekarang dah jadi AIR, air. Betul. Bagi kampung Padang Malau dia sebut ayak. Dia apa ni ada O sikit, OA. Ayak. Tapi dia bukanlah kita tapi saya sebut tu tak tepat lah. Tapi begitulah slang dia. Di Padang Malau. Padang Malau ataupun Padang Malau ataupun Berseri Dalam lah kita kata. Kemudian bagi Abi ataupun Abi Padang Melangi pula dia sebut ayak. Ada ain sikit. Ayak. Ayak. AYIA, dulu AYOAK. Ayak. Kan? Jadi bagi Abi Padang Melangi misalnya ayak ada ain sikit. Kemudian bagi Paya pula ayak. AYIAK. Ayak. Jadi gitu pula. Dia ada macam lanjut sikit. Ayak. Tu kalau kita perhati betul lah cara cakap tu kan. Maknanya yang ni bukan cara yang dibuat-buat tapi cara yang sebenar. Dia wujud turun-temurun. Dia jadi dengan sendirinya. Bukan kerana diaju-aju ataupun bukan kerana saja-saja nak buat video ke, bukan. Mungkin di Padang di tinggi Padang Besar lain pula sebab mereka bersempadan dengan Thailand. Kebanyakannya cara bercakap tu dia pelik Thai sikit. Dia ada pengaruh-pengaruh ada pengaruh. Kemudian di mata ayak misalnya lain pula, Padang Lati ada lain lagi. Kemudian pauh misalnya arau dekat sepadan Kok Diang lain pula mungkin cara lain lah kan. Bagi perkataan kedua, kita kata Pak Wan memberi contoh perkataan besar atau besar. Besar. Jadi kalau kata besar ni, kalau sub dialek di Padang Malau lagu mana? Dia sebut ke mana? Besar. Besar. Besar macam tadi aja, macam ayak tadi. Ayak besar. Dia besar. Dia ada OA sikit. Besar. Kan? Kalau di Abi Padang Melangi? Di Abi Padang Melangi besar. Ada ain sikit. Ada ain. Macam tadi macam ayak ni lah. Ada macam ain sikit dia punya. Besar. Kalau di Paya? Di bahasa Paya besiak. Besiak. Macam kita kata apa? Macam disebut apa? Kereta tu besiak. Kereta tu besiak. Kan. Tapi saya sebut dia tak tepat lah. Tapi begitulah apa ni dia punya. Dia ada beza dia. Dia ada beza dia. Kalau kata perkataan mereka. Mereka. Ini bahasa baku dia mereka kan. Bahasa baku sebut bahasa mereka. Kalau di ni Padang Malau belain banyak lah. Mereka bagi Padang Malau dia sebut kapor. Kapor dia buat apa? Maksudnya mereka sedang buat apa? Mereka sedang apa dibuat oleh mereka sekarang. Memang begitu. Itu secara baku kan. Betul. Ni kapor dia buat apa? Kalau ataupun kalau di Abi Padang Melangi? Di Abi Padang Melangi kapor. KAPA kapor. KAPA. Dia tak ada O, dia biasa kapor. Tu mereka depa mereka lah tu kan. Kalau di Paya? Di Paya kapau. Tu kan. PA kapau. Kapau dia buat apa? Apau kan. Kapau dia buat apa tu? Itu. Lebih kurang lah kan. Jadi kalau kata saya ni pun saya mungkin perlukan latihan lah. Saya sendiri pun kena patah balik berlatih lain banyak. Sebab saya dah cakap bahasa Paris standard. Jadi, betul. Jadi nak
tu pun kadang tak jadilah. Yang tu perkataan yang sama, tapi cara sebutan yang berbeza. Cara sebutan yang berbeza kan. Jadi satu lagi kita kata bagi mereka juga ada kadang-kadang dia sebut depa. Depa bagi Padang Malau depa. Ya. Kan. Kalau di Padang Malau depa? Depa biasalah depa. Kalau di Abi Padang Melangit? Depa. Ada Abi Padang Melangit depa. Depa. Kalau di Paya depa? Depa. Dia ada bunyi ke arah U sikit lah. Ya. Depa tu dia buat apa? Gitu. Jadi tuan-tuan dan perempuan, yang ni antara perkara yang kita belajar daripada pertuturan, daripada kita bercakap dengan orang asal. Orang-orang asal, penduduk asal di kata tempat tersebut, barulah kita boleh menguasai dengan baiklah. Ya. Kalau kata kita ajuk-ajuk ni, mungkin betul, mungkin tidak. Jadi macam saya tadi lah. Kan. Tapi nak habaq kata, bila kata sebutan tu dibuat, ada keadaan di mana macam tak cukup. Ada keadaan bila benda tu kita dah tambah, tak boleh lebih pula. Nanti jadi kata lagu lain. Tak asli lah. Ya. Jadi itu yang kita kata, saya rasa itulah keadaan yang menimpa diri saya. Bila kita duduk di Kangak ni, dan Kangak ni tempat pertemuan. Orang daripada pelbagai mukim dan pelbagai apa, orang kita, jiran kita di sebelah lagu lain. Kemudian mak-mak menakan kita menikah kahwin dengan orang daripada lain. Kan, lepas tu mari pula menantu kepada sepupu kita lagu ni dan sebagainya. Jadi akhirnya macam kata kami di Kangak ni, kami kata bercampur habis. Jadi maknanya dia sama ada kita akan bercakap, kalau kata di Kangak ni satu pelet yang cukup-cukup saja, berarti pelet yang macam nak samalah seperti orang di Alok Stang atau di Butterworth atau di mana misalnya, ataupun kita ada sedikit lagi pelet-pelet. Misalnya kadang-kadang saya teringat seperti seorang daripada ulama negeri Perlis lah. Beliau telah kita meninggal dunia, iaitu beliau tinggal di kampung orang kata kampung Senar Tuk Paduka, iaitu Allahyarham Datuk Setia Bakti Ustaz Nordin bin Ismail. Bila saya mengaji dengan kata beliau tu, antara satu perkataan yang beliau gunakan adalah dia akan sebut entik ma. Dalam kata keadaan lain dia boleh sebut tak mau. Tapi bila sampai perkataan tu, bila tik itu dia mesti ada ma. Bila kata tak mau tu mesti jadi tik ma. Ada nyo lah tapi bila kata mau tu dia tak sebut ma, dia sebut mau. Jadi itu yang kita sebut adalah bagaimana macam kalau kata kami ni akibat daripada pertemuan tu menjadikan kami punya dialek pun sudah kita bercampur lah. Tapi maksudnya kita kata sekarang ni saya anggap dalam minat orang untuk buat macam-macam video, para influencer, para tiktokers buat di TikTok dan sebagainya, maka kita nampak kata insya-Allah satu hari nanti dia akan kembali diterima dan dia akan kembali segak. Kan, dan misalnya kita kata kita pun bukan semua tempat kita sebut pului. Bukan semua tempat kita sebut kasui. Kan, tapi walaupun kita kata ia tetap juga sebahagian daripada bahasa Perlis, walaupun ia bukan semua daerah dan semua mukim. Jadi kita kata memang ada Perlis yang pului dan ada Perlis yang pulut saja. Kan, dan kedua-duanya adalah Perlis dan juga betul. Kan, cumanya kadang-kadang mungkinlah dalam proses orang nak menjadi berbeza tu dia rasa kena sebut puluit lah kan. Tapi kita kata tak apa. Baik, soalan saya yang berikutnya adalah dalam keadaan orang duk belajar dialek Perlis ni, ataupun kita kata kadang-kadang pelancong pun nak tahu, kadang-kadang anak-anak muda pun nak tahu, apakah kalau kita minta petua-petua atau nasihat-nasihat, apakah 5 petua atau beberapa petua yang kata Pak Wan boleh kongsikan kepada, khususnya kepada masyarakat, kepada anak-anak muda yang berminat nak belajar dialek Perlis atau menggunakan dialek Perlis ni? Apakah petua-petua yang berkesan yang mereka boleh amalkan? InsyaAllah kita kata lagu tu lah, InsyaAllah dia akan boleh pandai satu hari nanti. Terima kasih Doktor.
bagi diri saya lah sebagai anak jati Negeri Perlis. Ya. Asalnya tak bermasalah sangatlah. Ya, ya. Untuk menghadapi masalah begini kan. Ya. Tapi mungkin agak sedikit kacau fikiran jugalah jika orang luar dari Perlis untuk bertutur dengan pasal dialek Perlis ni. Kan? Barangkali sama juga bagi rakyat Perlis, akan merasa suka juga jika bertandang ke negeri lain. Kelantan misalnya, Terengganu, Negeri Sembilan, yang memang sukalah kita nak ajuk dialek mereka tu kan. Jadi lebih kurang lima betul. Kalau 5 betul tadi. Yang pertama saya nombor rasa, nombor satu yang saya rasa datang dan bermestati tetap di negeri. Jadi mai duduk duduk insya-Allah pandai. Insya-Allah jadi. Sama dengan kita. Kalau kita pergi nak pandai bahasa cakap Kelantan, pergi duduk campur dengan orang Kelantan. Itu. Kalau tak boleh duduk bermastatim pun kerak-keraklah mari ke Perlis. Kerak-keraklah bercuti dan bermalam di kota Perlis banyak-banyak hari. Sebab tu kita boleh meningkatkan pergaulan kita. Meningkat. Boleh lah. Petua nombor 2. Petua nombor 2. Saya rasa rajin bergaul atau berbual dengan orang Perlis lah. Rajin. Macam yang sebut tak lah kan. Macam yang tadi ni. Lama kelamaan akan jadi terbiasa dan terus dapat bertutur dengan baik lah. Tapi saya rasa ada sikit masalah. Sebab kita orang-orang Perlis ni, kita mesra dengan tetamu. Bila kita mesra dengan tetamu, bila tetamu tu tak faham, kita ni dengan cepat kita akan cuba jadi RTM atau jadi bahasa TV3. Contoh saya pun kita kata macam di masjid-masjid bila ada penceramah daripada Kuala Lumpur ke mana ke, kan, lepas tu kemudian contohnya datanglah anak-anak karya ni mari nak mengalu-ngalukan ustaz tu dah makan semua sedap, dia kata sedap lah apa semua tu. Jadi depa pun kata mai pula ustaz. Bila ustaz tu dia muka macam lain macam, depa cepat-cepat depa akan tukar, datang pula ustaz. Jadi daripada mai tu bertukar jadi datang. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau kita nak bergaul dengan orang Perlis tu, kalau dia nak tukar jadi bahasa yang kita lebih faham atau mengikut bahasa di RTM atau stesen radio ataupun TV3, kita pesan kat dia bercakap bahasa Perlis supaya saya jadi pandai. Jadi lebih fasih. Sebab kalau tidak tu dia pun tak apa nak bunyi. Dia pun tak apa nak jadi Padang Malau ataupun Padang Lati ataupun Berseri ataupun apa kan. Petua nombor 3. Tadi saya ulang balik sikit. Saya pun sekarang ni law kan. Kadang-kadang bercakap dia ada macam arah ke selatan kan. Ya kan? Betul. Jadi sebabnya pengalaman saya dulu di Tanjung Malim, saya pergi SITC dulu. Daripada guru pelatih. Kemudian saya pergi Tanjung Malim. Dah pergi tu bahasa baku lah kita kan. Bahasa baku selatan. Saya di Tanjung Malim tahun 1956. 56 sampai 58. Jadi di sana cakap bahasa itu macam campur macam tu, tapi dialek tu masih kadang-kadang terpakai. Apa yang saya gunakan di Tanjung Malim. Jadi sebab itu saya saya bercakap bahasa kadang-kadang boleh nak kata bahasa standard pun aku tak tahu lah kan. Tapi lagi macam tu dia jadi dengan sendiri terkeluar. Sebab kita kata satu lagi kerjaya sebagai seorang guru bahasa Melayu pun kita kata mempengaruhi, dan bila berkarya menggunakan bahasa Melayu baku tu dia jadi juga dalam kata kita punya pertuturan. Jadi kadang-kadang bahasa Indonesia pun kadang saya terbercakap. Betul. Tadi macam tadi ada saya ingat saya tersebut ada keindonesiaan. Betul. Jadi sebab itulah pengalaman dari segi menulis tu benda tu dia memang berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau lah dianggap saya ni mengada-ngada tu saya minta maaf lah. Bukan. Itu dah
jadi sebatian cara saya bercakap. Jadi kata tuan-tuan dan puan-puan, pakar dialek kita ni bukan dia tak boleh bercakap, dia boleh bercakap sepenuhnya. Cuma kadang-kadang tu seperti mana yang ada juga, contoh saya pun bila saya kata kerja, ada masa-masanya kita tak boleh gunakan dialek tu. Kita akan balik kepada bahasa Melayu baku. Ada masanya kita terpaksa gunakan bahasa Melayu yang Johor Riau lah. Kena ke selatan sikit. Jadi macam kita tak kata pasal apa ni, lagu mana jadi ni, kita kata kenapa. Jadi dia jadi lain. Tambah pula kerjaya sebagai seorang guru bahasa Melayu tu menjadikan dalam kebanyakan masa termasuk dalam masyarakat pun kita ada unsur-unsur kita nak mengangkat bahasa Melayu baku tu lah. Lagi satu mungkin yang pertama saya guru kan. Guru tu memang tetap dah bahasa Melayu tu memang kena jaga lah kan. Lebih lagi saya memang guru bahasa Melayu, guru bahasa Melayu, guru matematik. Jadi kemudian pengalaman dalam bidang penulisannya kan. Jadi semua tu bahasa itu perlu dijaga. Perlu dijaga dengan seberapa baik yang boleh. Jadi sebab itu bercakap pun kadang-kadang terbiasa. Terbiasa tu jadi bahasa Indonesia tu. Terbiasa gunakan cara itulah. Cara yang berkait dengan karya-karya. Jadi kadang-kadang kita nak jaga juga bila kita berkarya. Memang saya teliti bila kita nak berkarya, nak menulis, mesti bahasa baku tu mesti dijaga betul-betul. Mesti digunakan. Jadi dari segi percakapan pun kadang-kadang kita terbawa-bawa. Itu terpaksa lah. Betul. Yang tu cabaran dia lah. Kalau masyarakat kata cikgu ni itu terpulang lah. Itu tapi terpaksa memang penulis memang macam semua yang menulis kebanyakan begitu. Budaya hidup dia. Betul. Jadi tak boleh dinafikan. Jadi sebab tu kita kata itu selingan ataupun macam satu disclaimer lah untuk menunjukkan bahawa inilah Wan Nan bin Wan Mahmud yang sebenarnya, yang kata bukan dibuat-buat, tapi kita kata kadang-kadang tu dia terjadi juga. Jadi janganlah kita kata kita rasa lain macam atau kita rasa heran. Pasal apa episod dialek Perlis tiba-tiba terkeluar bahasa standard? Sebab kita kata guru dan juga berkarya begitu. Kalau kita balik kepada petua-petua tadi, ada petua nombor 3. Nombor 3 Nombor 3 saya cuba catat lah, kita lupa kan. Betul. Ada usahakan diri yang bersungguh-sungguh, sama seperti usaha yang lain juga. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Artinya kena usaha sendirilah. Nak bercakap dialek Perlis, bahasa Perlis, kena usaha sendirilah. Jadi cara mana yang boleh kan. Macam saya kata yang di atas tadi, masa di sini berbual dengan masyarakat, orang di Perlis, dia akan jadilah. Dan salah satu benda yang penting disebut usaha sendiri itu adalah sila dapatkan kamus dialek Perlis. Kan? Yang ni bukan kerana kita dapat komisen atau dapat duit kerana menjual dan juga sebagainya, tapi kita anggap sangat mustahak lah dan sangat penting. Kan? Kita pada hari ini kita kata mungkin kita anggap masing-masing kita anggap dah pandai dah kita bercakap dialek ini, tapi sebenarnya saya masih lagi kena rujuk. Saya masih lagi kena baca. Dan sekarang ni bila saya jumpa Pak Wan, saya kena tanya lagi Pak Wan misalnya, apakah perkataan-perkataan ataupun sebab-sebab dia. Petua nombor 4. Petua ni hebat petua ke-4 misalnya, dari sini saya cuba catatkan. Orang tua-tua pernah berkias ibarat, ndak 1000 daya tak ndak 1000 dalih. Atau kalau tak dipecahkan ruyung, masa akan dapat sagunya. Dan sebagainya. Jadi usahalah dengan bersungguh-sungguh, itu maksudnya. Kena usaha sungguh-sungguh. Maksudnya kalau orang beri teguran, kalau orang cuba memperbetulkan dialek kita tu, kita terbuka. Terbuka, terima dengan kalau kata kita dapat diterangkan macam tak betul di mana, kita minta diterangkan apakah benda yang betul, kita terbuka dan kita perbaik. Jangan tersinggung lah. Jadi kita kata maksudnya jangan kita macam kita nak tekan minyak juga.
Jangan nak kata. Jangan nak kata macam apa dia macam lapar menjadi lapang. Pati kopi menjadi kopang. Oh tak betul. Tak betul. Kan? Ataupun kalau penampak betul. Kan? Jadi itu contohlah kan. Jadi maksudnya jika diberi teguran tu tak apa, kita betulkan. Jangan kita terasa hati, sebab itulah kunci untuk menjadi pandai. Ya, betul. Dan petua nombor 5. Saya terakhir jadi untuk mendapatkan natijah atau hasil yang baik, kita harus berusaha tanpa jemu-jemu. Akhirnya akan tercapai setiap yang dicita-citakan. Itulah. Dan pada zaman law ni, dengan izin Allah SWT, kita telah ada pelbagai kemudahan. Contohnya, bayangkan telah ada video. Bayangkan telah ada di TikTok atau YouTube atau Facebook. Zaman sekarang pula dah ada kamus dan juga sebagainya. Maka kita kata itu antara peluang-peluang di mana kita boleh belajar lah. Maka sebab itulah kata-kata kadang-kadang semua tempat untuk kita merujuk ni telah ada. Hanya saja tergantung kepada diri kita sama ada kita mau ataupun tidak. Kan? Jadi itu kita kata antara lain lah. Jadi saya rasa saya nak pergi kepada soalan berikutnya, sebab kita juga telah bercakap tentang kepentingan memelihara dialek tanpa mengabaikan bahasa Melayu baku. Sebab kalau kita lihat pakar dialek kita pada hari ini, bila beliau seorang pakar dialek, tapi beliau tidak pernah tinggal walaupun seinci pun bahasa Melayu baku. Jadi janganlah risau, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan macam tidur tak lena mengatakan bahawa sat lagi kita belajar dialek tempatan ni, sat lagi orang tinggal pula bahasa Melayu baku. Tak, jawapan dia sebab kita masih lagi tak akan bercerai dengan bahasa Melayu baku ini kerana kita kerana kita masih lagi menggunakan bahasa Melayu baku ni dalam penulisan, dalam pengkaryaan dan juga sebagainya. Saya nak sampai kepada soalan berikutnya adalah salah satu daripada kelainan dialek Melayu Perlis adalah cara perkataan atau kalimah tertentu dilafazkan. Macam tadilah. Kan? Jadi mohon kita kata pencerahan daripada Pak Wan tentang cara sebut tadi tu. Maknanya kita kata tadi itu kita dapat satu isyarat bahawa lain tempat, lain cara sebut. Jadi sekarang ni bagaimana kita nak faham contohnya? Untuk menjawab soalan ini, yang paling ketara kalau kita amatilah, sebutan suku kata pada kebanyakan perkataan sebutannya ringkas. Dia sebut ringkas. Diringkaskan. Perkataan pergi. Yang tak faham tu. Susahlah kan. Tapi begitulah. Jadi maknanya perkataan disebut ringkas. Ataupun dipotong. Tapi maksudnya masih begitu, masih tepat, Masih sama. Misalnya tadi perkataan pergi. Pergi bakunya. Tapi disebut pi. Langsung tak ada kaitan dengan pergi. Kan? Kalau dari segi ejaan kan. Dia ambil huruf jadi pi. Dia ambil huruf hujung, dia satukan saja. Itu sebab saya katakan dia ringkaskan. Tapi maksudnya sama. Pi. Pergi, pi. Kalau kata perkataan hendak. Nak. Nak. N-A-K. Ataupun ada ndak. Iyalah ndak gedak ni. Itu ikut pemakaian di daerah atau mungkin ndak. Saya hendak makan. Saya hendak makan. Saya nak makan. Nak saja. Begitu. Kalau perkataan tidak mahu. Tidak mau. Tidak mau kan. Dia sebut tak mau. Tak mau ataupun cik tak mau ataupun tik ma. Tik mau. Tik ma apa ada? Ada tik mau. Tik ma. Tik mau tidak mau. Kan? Ya. Kalau perkataan biarkanlah. Biarkanlah. Disebut apa? Biar pi lah. Biar pi lah. Daripada biarkanlah menjadi biar pi lah. Ataupun perkataan atau ungkapan
Bukan begitu. Bukan begitu. Ya. Dia sebut bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Kau buat ni tak kena ni bukan lagu tu, lagu ni. Macam tu. Cara kan? Cara bercakap. Ataupun disebut jangan dibuat begitu. Jangan dibuat begitu. Yalah. Maka bahasa Perlis sebut bahasa apa, jangan buat begitu. Jangan buat begitulah. Jangan buat macam tu lah. Jangan buat lagu tu. Jangan buat lagu tu lah. Ataupun jangan buat macam tu lah. Ya. Itu. Cuma sebab tu kita duk kata macam macam mana kita duduk belajar lah. Ya. Satu orang ni dia boleh belajar nak masak kurma ni katakan dalam setengah jam, sejam dia boleh belajar. Ya. Cuma kita kata akhirnya bila dia boleh belajar masak kurma ni, berapa lama dia akan jadi mahir, dia akan jadi pandai. Yang tu yang perlukan proses, perlukan masa, perlukan apa. Jadi macam nak belajar dialek kata Perlis ni sat saja. Tapi daripada pergaulan, penggunaan, percakapan, kesabaran, kan, niat yang betul, maka barulah kita boleh mahir berkenaan dengan dialek Perlis tu. Saya nak bagi contoh, misalnya ada seorang pelajar saya, dia nak macam usik saya lah. Dia nak usik saya lah. Lepas tu dia duk lalu depan saya, dia duk buat satu ayat. Pelajar ni daripada sebuah negeri di kata pulau kata Borneo. Maka bila dia tahu saya daripada Perlis, dia lalu depan saya ni, maka dia sebut kuat-kuat. Dia pun kata lagu tu no. Kan? Bukan. Maksudnya ayat yang dia sebut tu dia no. Tu dia no. Kan? Lepas tu saya fikir balik, tu dia no ni macam tak betul. Kalau kata kita nak bagi macam betul itu betul tapi macam janggal. Jadi saya cuba hurai balik dekat dia. Saya kata kalau tu dia ni, dia nak kena kata macam tu dia bas mai dah. Atau tu dia kedai kain. Ataupun tu dia simat. Kan? Tapi kalau no ni, dia kena kata macam hangat no. Atau tak cukup masa no. Ataupun hak ni elok-elok no. Tapi dia bukan, dia tak boleh buat macam tu dia no. Tak boleh. Kan? Jadi kalau komen Pak Wan lagu mana berkenaan dengan tadi tu? Kalau tu dia no, tu dia bukan salah, tapi ada rasa lain macam sikit yang kita sebut ada macam kejanggalan dia. Janggal lah. Kalau kata yang kata sebenarnya lagu mana, kita nak sebut tu tak ada apa, biasalah orang boleh faham kan. Tapi dari segi penggunaan tu mungkin janggal, tak tepat macam doktor kata tu. Tapi itu bergantung apa ni, kalau dalam sebutan orang-orang Perlis ni pernah tak dengar kata mana-mana daerah, mana-mana mukir, mana-mana kampung sebut tu dia no? Dia ada juga dia sebut, tapi cara penggunaan, cara meletakkan ayat tu tak mungkin dia macam lain macam sikit. Lain tak tepat. Kan? Mungkin yang tadi ni dari segi letak ayat tu tak tepat. Tapi pada setengah tempat, setengah penggunaan di cara lain tepat. Itu beza dah tu. Janggal lah jadi sebutnya, artinya janggal lah sikit itu. Betul. Janggal, memang janggal. Jadi maksudnya kena boleh bercakap, boleh sebut, tapi agak janggal, tak tepat. Itu betul lah tu. Jadi janggal atau tidak ini akan ditentukan oleh mahir atau tidak, kemahiran kita tu. Berarti kita boleh belajar sat saja. 1-2 kali kita boleh belajar dengan orang yang betul. Cuma bila kita banyak menggunakan, kita akan dapat tahu janggal ataupun tidak. Betul. Kan? Saya terima lah. Kan? Ataupun macam disebutkan perkataan-perkataan seperti contohnya depa kata apa dia, macam contohlah kita tahu kata dia orang bukan daripada Perlis, mungkin orang daripada selatan atau wilayah tengah. Dia kata apa nama, datanglah ke Perlis, di Perlis kita ada pasak terapung. Macam tu, macam mana komen Pak Wan? Pasak terapung atau pasak malam?
Atau pasak tani. Tapi macam kita tak pernah sebut pasak, kita tak sebut pasar malam, pasar je kan. Ya. Kita tak pernah sebut pasak. Itu salahnya. Sebab dia adalah benda baru. Apa ni jelah, benda tu benda yang baru jadi. Ya. Jadi banyak je contoh-contoh lain yang perkara yang bukan keaslian perlis yang baru berlaku. Ya. Jadi kita terpaksa pakai yang tu jugalah. Ya. Jadi bagi dialek Melayu perlis, sekiranya perkataan itu dianggap perkataan baharu. Ya. Seperti contohnya orang Melayu, dia asalnya orang Melayu perlis ni menyaga di perlis, dia dalam pekan sehari yang disebut nat. Kemudian bila ada pasar tetap, maka disebut dengan perkataan Inggeris, iaitu market. Daripada market menjadi market. Kemudian bila diperkenalkan perkataan pasar, maka orang Melayu perlis, dialek Melayu perlis akan mengekalkan perkataan pasar di situ. Ya. Jadi contoh kita kata benda tu, fenomena tu baru berlaku, contohnya pasar dibuat malam hari, disebut pasar malam juga. Pasar malam. Dia tak boleh sebut pasar. Dia sebut biasa pasar malam. Pasar malam sebab juga. Benda tu baru wujud, baru berlaku. Betul? Ataupun jom kita pi pasar malam Abi, sebab hari Sabtu depan kita nak pi pasar tani Kangap. Jadi perkataan tu dia kekal mengikut bahasa Melayu standard, sebab dia adalah perkataan baru. Ataupun contoh macam ada mutu. Mutu ni ada jenis mutu yang disebut skuter. Kan? Jadi perkataan skuter pun kekal skuter, tak jadi skutiak. Kerana dia perkataan baru. Vespa. Ataupun ada macam kereta api laju KTM tu disebut komuter. Dia tak sebut komuter. Kan? Jadi itu antara perkara-perkara yang sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar kita boleh boleh meletakkan satu titik di situ bahawa kita boleh belajar dengan cepat. Cuma sekarang ni adalah bagaimana untuk kita mahir. Itu mungkin perlukan masa. Itu mungkin perlukan masa. Satu lagi soalan yang lain tu adalah tentang keunikan dialek Melayu perlis adalah berkenaan dengan istilah yang berbeza daripada bahasa Melayu baku. Kan? Contoh macam ada perkataan lain terus. Contoh perkataan lain terus daripada bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu Dewan Bahasa ini, saya beri contoh perkataan seperti pelengat. Pelengat dengan makna periuk kukuh. Periuk yang digunakan untuk mengukus. Betul tak lagu tu? Kalau kita sebut pelengat tu, dia adalah periuk yang digunakan untuk mengukus sesuatu, disebut berbeza terus daripada bahasa Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohon komen daripada Pak Wan. Tapi kalau khidmat saya lah, pelengat ni ada dua. Dua boleh juga. Misalnya menanak, kita tak nak nasi tempat kenduri, nasi kawah. Nasi kawah dah besar kan. Apollo ke tak? Apollo ke tak? Tak tahu Apollo. Kalau kita kata Apollo ni kan dia ada macam ada satu rock yang letak dalam kawah, dalam kawasan rock tu kita kata dia ada macam talam daripada besi. Dia akan letak stalam, lepas tu dia akan tutup dengan satu penutup daripada zinc tu. Panggil Apollo. Yang tu ada orang panggil kata Apollo. Sebab dia mengenangkan kapal angkasa Apollo dulu. Kan. Tapi saya tak pernah dengar tu. Tu. Apollo benda baru lah tu. Mungkin bahasa di Kangap ni ikut sikit. Itu pelengat lah tu. Masak nasi dalam kawah yang ditudung dengan tu, pelengat tu yang tudung untuk pelengat. Tu jadi tanah nasi pelengat lah tu. Tu pelengat lah.
Yang tu antara contoh perkataan bahasa dialek kita Melayu Perlis yang berbeza terus. Yang kata kita kena belajar baru kita tahu. Kalau kita menggunakan menggunakan kamus, kita mungkin cari tak jumpa. Kalau baku apa ada masak nasi. Yang macam tu pelengat saya rasa mungkin dalam bahasa Melayu standard pun mungkin tak ada perkataan tu lagi. Saya ingat tak ada. Ataupun saya nak bagi sebab wujudnya masak nasi pelengat dalam kawah tu. Ya. Saya ingat baru dalam 2-30 tahun ni ya. Ya. Sebelum tu tak ada. Tapi saya dipahamkan kalau di Lembah Kelang amalan menggunakan Apollo tu lagi baru. Kalau kata kita ni mula 2-30 tahun, kalau kata perkataan tu kita nak anggap pada tahun 60-an lah, berlakunya perlumbaan antara Amerika Syarikat dengan Rusia, siapa yang sampai dulu ke angkasa lepas kan. Waktu tu masyhur lah perkataan Apollo tu. Jadi kalau kita bayangkan kalau di Perlis 70-an dia dah mula kita kata Apollo tu, berarti apa yang saya dengar di kata Lembah Kelang misalnya, atau di tempat-tempat tertentu dalam negeri Selangor misalnya, penggunaan kaedah itu tu lebih lewat lagi daripada kita. Mungkin apa tapi saya mungkin apa yang dibuat di Perlis yang terdahulu tu dibawa kan mungkin betul. Mungkin penduduk ada orang Perlis yang jadi tukar masak, yang berpindah ke tempat lain, dia mulakan dengan cara itu, cara Apollo tu. Jadi mungkin bila saya ingat begitulah kot. Bila kata mungkin orang tu menggunakan perkataan Apollo, depa pun ikut Apollo. Kan. Okey, tak apa. Saya nak bagi contoh yang lain, misalnya perkataan Perlis, perkataan dialek Perlis bermakna yang disebut sebagai cemuih. Kalau cemuih ni, apakah terjemahannya dalam bahasa Melayu baku? Yang saya ingat tak boleh tepat, tak boleh diguna lah. Ya. Apa ni? Perkataannya mula dengan M. Lupa tu. Berakhir dengan T. Meluat. Betul tak cemuih? Boleh ya. Meluat. Benci pun boleh tapi tak boleh tepat lah benci. Benci pun boleh. Benci boleh tapi tak boleh tepat. Meluat okey. Saya ingat boleh terima meluat. Meluat tu boleh no? Boleh. Cemuih saya ingat ada dalam ni. Saya cari kami kedua-dua ni sedang merujuk ada 240 Pak Wan. Saya pun tak tahu. 240. 240. Kami kedua-dua ni sedang merujuk kepada kamus dialek Perlis. Bila berlaku pertikaian pun kami akan merujuk kepada kamus lah. Kami pun tak pandai-pandai untuk macam zaman sekarang ni orang kata ada dia benci, tidak suka, meluat. Ni ada perkataan meluat pun. Benci pun ya, tak suka pun ya, meluat pun ya. Betul. Tapi meluat ni agak lebih tepat lah. Ya. Jadi maksudnya kita kata dia tak ada perkataan dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Tapi untuk cemuih, untuk meluat mungkin ada. Tapi kita kata untuk cemuih tak ada. Tak ada. Tetapi kalau kata misalnya saya ada satu kisah lucu sikit yang saya nak kongsikan. Dia maksudnya diriwayatkan, dia kata ceritakan bahawa ada orang Perlis ni, ada budak-budak Perlis ni pergi ke Lembah Kelang. Di Lembah Kelang ni dia cuba nak bercakap ikut bahasa Lembah Kelang, bahasa Kuala Lumpur. Iyalah. Kan? Maka kadang-kadang terkeluarlah perkara-perkara yang lain macam. Contoh dia kata, aku tak sukalah Din tu, aku cemus. Jadi S. Tapi sedangkan perkataan cemus tu tidak ada dalam kamus Dewan. Dia hanya ada dalam dialek Melayu Perlis saja. Jadi itu antara contoh di mana percubaan itu tidak berjaya. Kan? Dia tidak dapat nak di Kuala Lumpur kan? Kerana dia memang perkataan dialek Melayu Perlis yang asal. Macam tu kan? Jadi macam contohnya macam disebutkan sentap ketengkoi.
Sentap ketengkoi bermakna apa dia? Cramp atau kejang otot. Kejang otot. Kejang otot. Jadi maknanya dalam bahasa dalam kamus dewan pun kita mungkin tak boleh jumpa sentap ketengkoi itu. Kejang, kan? Kejang otot. Ya, betul. Jadi kita pun insya-Allah kita kata ada di soalan-soalan yang macam di hujung dah insya-Allah. Saya nak memohon ulasan daripada Pak Wan, khususnya ada orang yang menaburkan persepsi bahawa dialek Melayu Perlis ni dia hanyalah bahasa kampungan, hanya bahasa orang-orang marhin, bahawa dialek Melayu Perlis ni dia tak mampu nak membina kemajuan dan membina tamadun. Seolah-olah begitulah. Jadi maksudnya kita kata bila ungkapan ni dibuat macam dia menyebutkan bahawa dialek Melayu Perlis ni atau lorat Melayu Perlis ni adalah lorat yang rendah saja. Kan? Jadi saya mohon ulasan daripada Pak Wan. Saya minta maaf. Ya. Saya tak boleh terima lah pandangan ni. Ya. Sebab saya ingat kita tak boleh banding bahasa apa ni dialek Perlis saja. Bagaimana dengan dialek di tempat lain? Kelantan, Terengganu, Johor, Negeri Sembilan dan sebagainya. Ya. Jadi ini kita tak boleh, kena tolak lah. Sebab kita harus pertahankan bahasa, tutur kata, percakapan di masing-masing. Kita kena pertahan. Kemudian kita tu sudah ada bahasa standard, bahasa baku. Kalau kita nak cakap cara bakulah. Bahasa standard lah. Tapi bahasa penggunaan di daerah-daerah, di mungkin-mungkin, di negeri-negeri masing-masing harus dikekalkan. Kalau tidak, bahasa kita tak berkembang lah. Itu pandangan saya lah. Dalam kata sejarah ataupun dalam kata pengamalan, dialek Melayu Perlis ni dipertuturkan di istana. Ia pernah dipertuturkan di Dewan Rakyat. Ya. Ia pernah dipertuturkan di Dewan Rakyat. Ia pernah dipertuturkan di Dewan-Dewan Undangan Kerta Negeri. Jadi saya nampak kita kata apabila ia digunakan dengan kesantunan berbahasa yang tinggi, maka jadi tinggilah dia. Kalau ia digunakan dalam konteks menghuraikan sains dan juga teknologi, maka akan jadi saintifik lah dia. Dan jika ia dihuraikan dalam menghuraikan sesuatu tentang kebahasaan ataupun sastra dan sebagainya, maka jadilah ia bahasa sastra. Jadi saya nampak kata setiap sesuatu itu saya biasa sebut perkara ni dia ada guna dan ada tempatnya. Kadang-kadang kita nampak rumah besar dan kita nampak dalam rumah ni penting ada pintu, penting ada apa, tetapi kadang-kadang benda yang membantu kita tu mungkin benda yang kecil saja. Sebagai contohlah, mohon maaf lah dengan segala hormatnya, kalau kita nak bagi contoh ni mungkin contoh yang kurang baik, tetapi saya kena bagi juga contoh ni. Contoh, kalaulah saya masuk ke tandas, masuk ke bilik ayak, maka saya nak kena kunci ke tak? Bila saya menggunakan bilik ayak tu, sudah pasti saya kena kunci. Bagaimanakah bilik ayak tu terkunci? Dia ada satu selak. Dan selak tu kecil saja, dalam berapa inci saja. Yang tu menunjukkan bahawa bagaimana satu struktur yang kecil, beberapa inci saja, tapi peranan dia adalah besar untuk mempertahankan maruah saya. Sebab ada siapa-siapa yang ada di situ tu tak boleh mai tengok dan tak boleh mai usik. Dan aurat saya terpelihara di dalam tu. Jadi nak habaq kata, selak yang kecil itu pun dia ada peranan dia dalam rumah yang begitu besar. Dalam istana yang begitu besar, dia ada peranan selak yang kecil. Tapi di tempat tu dia sangat penting. Sebab kalau bilik ayak tak ada selak atau tak ada tempat nak kena kunci, jadi habislah maruah kita, habislah kehormatan kita yang kita menggunakan bilik ayak tu. Maksud saya adalah dialek di mana-mana sahaja, termasuk dialek Melayu Perlis dan juga bahasa-bahasa suku-suku kaum di Sabah, Sarawak, di Kerta Semenanjung dan sebagainya, semua ada peranan yang tersendiri. Dan semua ini kita kata sebenarnya memperkayakan kepustakaan bahasa Melayu
bahasa kebangsaan yang kita cintai. Ya, betul. Kan? Jadi kita kata, kalau kata kita cuma kadang-kadang apa yang saya nampak ini lebih kepada ada di sikap seseorang. Kalau dia bersikap negatif, maka negatiflah jadinya. Kalau kata dia bersikap positif, maka positiflah dia. Kalau dia cuba mencari, malah akan ada beberapa perkataan perleh yang kelebihannya, contoh perkataan itu singkat, pendek, mudah disebut, tapi ia boleh membawa maksud saintifik dan bertamadun tinggi. Contohnya, tapi mungkin itu antara episod-episod yang berbeza lah. Jadi saya rasa sebagai antara soalan kita yang terakhir, sebab masa mencemburui kita, apakah nasihat daripada Pak Wan kepada rakyat Perlis, khasnya kepada anak-anak muda yang hari ini sudah giat cuba menerbitkan video, menerbitkan TikTok, cuba menulis di kata Facebook, cuba kita kata yang kata itu semua menunjukkan sebenarnya ada suatu kebangkitan baharu, ada satu minat baharu, ada satu angin segap baru yang kita kata bertiup untuk mempelajari dan seterusnya memartabatkan dialek Melayu Perlis ni. Apakah nasihat daripada seorang Tok Ayah, daripada seorang Tok Wan, sekaligus seorang pakar dialek kepada anak cucu kita ni? Dipersilakan. Pertama sekali, Doktor, saya rasa bersyukur lah dengan berkembangnya teknologi moden sekarang. Banyak keperluan-keperluan yang boleh dirakam, di audio video kan. Jadi ini satu usaha yang baik. Dan saya rasa seronok dan kira Pak Wan puji depa ni. Saya cukup seronok dan rasa ucap tahniah banyak-banyak. Sebab dah timbul kesedaran untuk merakam, menyimpan bahan-bahan ni, memartabatkan apa yang disediakan sekarang ni demi untuk faedah generasi kita akan datang. Ini sangat baik usaha ni. Kalau boleh dipergiat, ditambahkan lagi usaha-usaha ni supaya lebih memberi manfaat, memberi faedah kepada generasi akan datang. Saya cukup bersyukurlah. Saya rasa saya ni masih muda sebenarnya. Sebab apa yang berlaku sekarang ni memang menarik perhatian dan memberi faedah kepada umumlah, kepada masyarakat. Alhamdulillah, saya memang puji dengan usaha-usaha yang berlaku. Tapi padahal kebanyakannya penyedia-penyedia ni pengetahuan bukan sebanyak mana. Tetapi dah pandai berusaha mencari, kemudian aktif pula kan. Jadi ini alhamdulillah. Jadi bagi generasi seperti saya ni memang tak mampu boleh dah. Komputer pun bukan pandai sangat, boleh type saya kan. Tapi ada generasi sekarang yang boleh buat macam-macam melalui komputer. Ini satu perkembangan yang baik. Jadi saya berdoa semoga mereka ni akan terus memajukan segala usaha ni dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan satu ketika negara kita akan dapat menyimpan, mengadakan manusia yang berfikiran luas, saintifik, saintis dan sebagainya, untuk lebih memperkembangkan negara kita ke arah dunia, mengikut perkembangan dunia sekarang, insya-Allah. Namun minat itu perlulah diseimbangkan dengan ilmu dan juga pengetahuan. Ilmu itu kena seimbanglah. Jadi maksudnya di samping kita memuji usaha-usaha pelbagai pihak ini, pelbagai pempengaruh, tiktokers dan juga sebagainya, kita juga menyeru dan mengajak bersama-sama, marilah kita tingkatkan ilmu kita. Marilah kita, kalau kita tak pasti, kita merujuk kepada kamus, kita merujuk kepada mungkin orang kata tua-tua yang memang bercakap dialek ini, dan kita buat yang walaupun dalam konteks tu ada lawaknya, ada lucunya, tapi di situ ada juga ilmu yang betul.
Untuk kita panjang. Kebernasan dia kita kata bukan saja untuk menarik view ataupun tontonan, tetapi perlu ada maklumat yang tepat dan yang itu yang kata Pak Wan sebut bernah itulah. Saya tak sangkalah bila beli tengok video dalam YouTube dan sebagainya. Dah ada usaha-usaha yang begini. Alhamdulillah, syukurlah. Mudah-mudahan akan jadi satu khazanah simpanan kita demi untuk faedah generasi akan datang. Alhamdulillah, syukurlah. Dan saya pun rasa bagi pihak podcast Salah Silap Perleh, kami pun rasa sangat-sangat bersyukurlah kerana kita dapat mengundang Pak Wan Nan ke episod kita kali ini. Dan kita kata legenda hidup dan pakar dialek yang kita kata sebenar ni dapat juga ditampilkan supaya anak-anak muda boleh melihat bagaimanakah rupanya, bagaimanakah tampannya, bagaimanakah segaknya, kita kata begitu. Jadi saya rasa bagi pihak MAIPS, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih di atas masa dan usaha dan kederat yang diberikan oleh Haji Wan Nan bin Wan Mahmud atau Pak Wana, pakar dialek Melayu Perleh kita yang telah berusaha untuk menjayakan episod ini. Juga kita tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada ibu kandung kita, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perleh di atas segala sokongan dan dukungan yang diberikan. Juga teristimewa juga kepada kru Suara Sunnah Channel yang telah menyediakan sokongan teknikal kepada kita. Terima kasih banyak sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar dan para penonton sekalian, saya dipahamkan selepas episod ini kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh keberkatan, iaitu bulan Ramadan. Jadi nantikan edisi Ramadan dan kita akan meneruskan episod berikut dengan edisi Ramadan di mana kita akan mengundang seorang tetamu untuk membincangkan tentang detik-detik pengasasan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perleh ataupun MAIPS dalam episod berikutnya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Wan, dan terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar di mana saja berada. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Salah Silap Perleh, segalanya Perleh. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.